Ahmad Indra Mahkota. Terima kasih. Ketua, saya cuma ada beberapa soalan yang ringkas saja untuk sebagai tambahan daripada apa yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan terdahulu. Saya suka untuk menyebut bahawa antara sebab kerajaan mengemukakan undang-undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2012 ini kerana untuk menggantikan dua akta yang terdahulu, iaitu akta Bank Islam dan juga akta Takaful. Menyebut tentang pembatalan ataupun pemassuhan ni, saya terfikir tentang adanya kecacatan ataupun adanya ketidakupayaan kedua-dua akta yang lalu yang telah kita guna pakai semenjak tahun 1983, agak lama juga tu. Barangkali perkara ini untuk membawa kebaikan, niaga apa ni, membawa kebaikan kepada peraturan-peraturan baru. Rakan-rakan yang terdahulu juga menyebut tentang usaha kerajaan untuk mempertingkatkan keupayaan negara sebagai hak kewangan Islam, iaitu kerana melihat potensi semasa atau potensi akan datang, maka memanglah perlu sebagai negara yang memperkenalkan produk ini. Orang kata memanglah tidaklah berapa cerdik sekiranya kita yang memperkenalkan produk atau mengusahakan, mempopularkan produk ini, tapi kita tidak dapat menguasai ataupun tidak dapat memanfaatkan secara maksimum atas produk ataupun asas yang kita perkenalkan itu. Saya faham apa yang dilaporkan oleh CIMB saja mengatakan potensi dalam masa 5 tahun akan datang untuk produk-produk perbankan Islam berjumlah 3 trilion ringgit. Ini yang disebut oleh pihak CIMB. Mungkin lebih daripada itu kalau mengambil kira secara keseluruhan di sekitar rantau Asia Pasifik sekurang-kurangnya. Dan menyebut tentang keupayaan ataupun matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub kewangan Islam serantau. Saya rasa semua orang menyokong dan tak ada seorang pun ahli parlimen yang menentang atas usaha ini. Cuma malangnya pada hari ini, Datuk Yang Tua, dalam kita berusaha untuk berbincang tentang satu topik yang agak baik, ahli-ahli UMNO, terutamanya ahli-ahli parlimen UMNO yang berbangsa sudah tentu bahasa Melayu dan beragama Islam, memilih untuk tidak berada dalam dewan, menghadiri persidangan. Tak apalah, menghadiri persidangan tak ada masalah. Tidak, saya kata sekurang-kurangnya penubuhan Bank Islam pun dibuat di persidangan UMNO lah. Persidangan mana? Lenggong lah. Ini kita kata kita berbincang untuk meluluskan undang-undang kewangan Islam, satu topik yang agak besar sebagai orang kata untuk mempertabatkan kedudukan ummah. Kalau betul UMNO menyokong tentang usaha ni, tunjuklah secara sokongan dengan menghadiri dalam dewan, lepas tu membahas. Bukan kita tak boleh berteriak sidang kita tak kacau lah. Yang Muhammad jangan syok diri lah. Saya berniat baik pun Pakatan Rakyat dalam ni. Saya berniat baik, saya kata Presiden PAS jangan menimbulkan kemarahan orang lain. Itu Presiden PAS saya itu saya tak suka. Dia syok sendiri, syok sendiri. Lain. Tapi jangan gaya syok sendiri saja. Kan. Itu nak saya gaduh namanya tu. Ketua Umum Pakatan Rakyat pun tak ada. Tadi Padang Terap jual direct selling kan sentuh tukang ucap. Saya dah tahu dah. Saya kata saya tahu rakan-rakan memang jadi nak marah, tapi tak sampai tahap nak bergaduh. Saya kata cuma
Cuma saya katakan, alangkah baiknya untuk 2 hari terakhir ni, cara kita menarik perhatian rakyat di luar, terutama yang sudah tentu beragama Islam, yang kata UMNO kata kita mendokong, kitalah tulang belakang, kitalah tonggak kepada pembinaan ummah, agama dan sebagainya. Kita bercerita tentang nak mempertabatkan undang-undang perkhidmatan Islam, kewangan Islam di Malaysia. Mereka tak ada. Mereka tak ada di sini. Dan saya fikir, Cuba tengok pemimpin PAS yang ada situ ada tak? ada ni ramai Saya tak depan ni, cakap. ada. Tapi tak nak sebut lah. Lu nak bebas pun ada pakai kopiah. Jangan nampak jaya tak? gaduh. Itu seorang lagi nak jaya Tak gaduh apa, tu. tak apa. Ha? Cuma saya kata secara jujur, saya kata secara ikhlas, ada baiknya teladan ni kita tunjuk. Kalau tak nak bahas tak apa, saya tak kata tak nak bahas tak apa. Jangan marah orang berbahas, jangan iri hati pada idea yang kita bawa, dan yang pentingnya hadir dari dewan pun cukup dah, saya rasa. Ada kami marah pada Indra kata nak bahas, tak ada bahas lah. Tak ada, tadi kata menimbulkan Tapi kemarahan, jangan mencari gaduh. Ya, itu saja. Okey, terima kasih. Saya nak katakan begini, saya nak Indra mak katakan, kata shot sendiri tu. ya? Dan kalau nak mencelah saya bagi. Tapi bangunlah, kalau duduk macam tu tak boleh lah. Nanti macam orang cacat. Yang Mamat tak payah shot sendirilah. Orang undang-undang ni kerajaan Barisan Nasional yang bawa. Itu bukti komitmen kita. Itu Pemimpin bukan utama bahas. Pakatan Rakyat pun tak ada dalam dewan ni. Itu bukan bahas. Kalau setakat kata syok sendiri tu, tak panggil bahas macam tu. Itu nak sebut sebab yang Mak saya tengok shot sendiri apa Kalau bahas beri cadangan. Atau sekurang-kurangnya sokong pun tak apa. Saya menyokong kata macam tu pun tak apa dah. Ya. Tak apa, lepas ni Round kita undang-undang bagi- ni dah baik, dah elok dah. Tak perlu bahas pun. Tak perlu Kita bagi bagi, cadangan. Benda ni patut lulus je. Dah elok. Sebab tu saya Apa kata yang kita kurang-kurangnya nak, kalau nak bangun bagi kata cadangan dan sebagainya. sekurang-kurangnya Yang bangun bagi kata cadangan nak tu bahas yang tak tak betul apa. tu. Selalu apa saja yang dibuat oleh Barisan Nasional asyik tak betul. Inilah dia muka Indra Mahkota. tak ada pun saya sebut kata tak betul. Tak ada. Saya cuma tak Indra ada. Mahkota lepas ini nak Yang cakap Mamat. gaduh ni. Saya tak Saya ada. ingat- Tak betul, tak betul. Saya ingat Marang ada di Kelantan kot menyelesaikan masalah selun tu. Ini Tak ada selesai lagi. ini ada bahas sikit. Tadi kata Kan? sok sendiri tu bukan bahas. Sebab saya tengok tak ada ramai pimpan ni. Masalah pertelagahan dengan DAP kot. Nak selesai masalah selun. Oh, itu tak termasuk Bang dalam Ali di sana, undang-undang Pak. ni. Tak masuk. Jadi diwakil dengan Indra Mahkota tak bercakap. Tak masuk undang-undang ni. Kan? Saya rasa berkenaan dengan isu hak lenggung cerita tu malam tadi sampai tengah malam dibincang di bangunan UMNO. Tak payah PWTC, jadi tak payah bincang sini, bincang kat sana lagi baik. Saya nak ambil peluang untuk mengatakan terima kasih Tuan Itu. Saya mengambil peluang untuk mengatakan bahawa kita sedang berusaha untuk berbincang untuk mewujudkan seolah macam satu migrasi daripada sistem konvensional nak dipackagkan, diletakkan bawah satu undang-undang pentadbiran di bawah rang undang-undang kewangan Islam yang baru. Sebab itu penggunaan bahasa mengatakan memasukkan undang-undang yang lama tu saya terima dan saya rasa memang betul antara roh dibawakan undang-undang ini untuk memasukkan yang lama membentuk yang baru. Bermakna ada inisiatif untuk membawa keadaan yang baru sekaligus meminta kita untuk menilai bagaimanakah usaha untuk memigrasikan sistem itu daripada sistem kewangan biasa konvensional kepada kewangan yang baru iaitu yang berasaskan Islam. Boleh. Yang Mahkota, terima kasih kerana bangkitkan isu mengenai sistem. Saya ingin mohon pandangan dan penjelasan Indra Mahkota, Menteri pun ada di sini. Sejauh mana setakat ini selepas pengenalan sistem perbankan Islam ini, sejauh mana dia betul-betul mengangkat agenda ekonomi Islam yang mana ada sifat-sifatnya memang berbeza dari segi banyak sebab, banyak sisi daripada pendekatan konvensional. Yang ingin saya katakan di sini terutama dari segi aspek kemanusiaan. Kerana hari ini saya tengok antara gerak kerja kita panggil pembangunan ataupun kita panggil development assistance.
ya, atas nama CSR, atas nama sebagainya, sejauh mana perbankan Islam menjadi juara. Kerana pada pandangan saya, Indra Mahkota, dan mohon penjelasan, perbankan Islam ini dia bukan salah satu produk biasa, dia ialah salah satu manifestasi daripada sistem ekonomi Islam yang dikatakan amat berbeza dan sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Hari ini Mak Menteri, saya mohon penjelasan Menteri dan mungkin Indra Mahkota, kalau hari ini perbankan Islam masih lagi memfokus kepada debt oriented ataupun orientasi hutang, produk orientasi hutang, bukan produk orientasi kita panggil equity lah, kerana perbankan Islam ada dua itu je, debt oriented dan juga equity. Saya rasa yang mana yang ada qadul hasan, benevolent loan dan sebagainya itu, yang saya kemanusiaannya itu, dari segi musyarakahnya dan sebagainya itu, saya rasa tidak akan terbentuk dan kita secara tidak langsung tidak mewujudkan apa dengan izin yang dipanggil sebagai jurisprudence pada ini ekonomi Islam itu sendiri. Kerana yang wujud hanyalah satu sistem pengurusan, sistem perkhidmatan yang mana hilang dari segi jiwa pada ini perbankan Islam itu. Kerana ni Indra Mahkota, pada pandangan saya, kita mahu perbankan Islam saja ini menjuarai isu-isu kemanusiaan, isu-isu ialah kita banyak amanah ikhtiar, program rumah kos rendah seperti mana yang Indra Mahkota semalam hujah mengenai pelepasan cukai dan sebagainya itu. Dan saya rasa biarlah benda ini diterajui oleh perbankan Islam dan akhirnya negara dikenali sebagai mengenalkan satu produk ekonomi yang sebenarnya betul depart from the conventional economy, yang saya rasa setakat yang dapat peluang dulu, saya antara pelajar awal lah di Universiti Islam dulu, ketika mana saya ingat itu tokoh-tokoh Ustaz Daud Bakar pun baru pulang, Dr. Saiful Azhar Rosli di Universiti Islam pun baru pulang, baru mula mempelopori isu ini. Dan saya rasa itu yang sebenarnya Malaysia mahu tunjuk, bukan sekadar bahawa kita punya undang-undang setebal ini, tetapi jiwanya itu dari segi ekonomi Islam itu di mana. Yang saya tahu itu Menteri perlu menjelaskan. Ya, betul. Saya bersetuju kerana saya bukan saja di pihak kita. Tadi Jasin baru menyatakan pendirian, kerisauan beliau sekaligus. Saya rasa apa yang diberitahu oleh Jasin tadi memang tepat. Dia kata kita tak mahu dilihat menggunakan istilah-istilah, mengarabkan istilah, guna al-baik bisamin ajil, guna jual salam, guna arranu, guna segala macam istilah. Dan apa yang diberitahu disebut oleh Balik Pulau tadi sama, selaras seperti kebimbangan yang boleh katakan oleh semua pihak, termasuk pentadbir-pentadbir dalam sistem kewangan dalam negara kita. Macam mana kita boleh okey. Terima kasih Yang Berhormat. Betul. Tentang oleh kerana Yang Berhormat Indra Mahkota sudah menyebut tentang nama-namanya memang Islamik, saya ingin mencelah dalam aspek ini. Oleh kerana dalam PAC kita telah mendengar, dan banyak sikit cerita saya Muhammad telah, kalau nak pendek saya duduk dulu, saya bangun kemudian. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kekanda saya memang dia seorang yang orang kata amat rapat dengan kedudukan perbahasan berkenaan kewangan Islam. Kita ada banyak berbincang di luar juga. Saya tahu kerangka yang dibawa oleh Padang Besar. Terima kasih. Tapi oleh kerana Padang Besar beri saya kesempatan dulu untuk menerangkan ini, saya amat menghargai kedudukan. Saya nak menyebut bahawa apa yang dibangkitkan oleh Balik Pulau dan juga Jasin selaras tadi, kerana kebimbangan itu masih lagi merujuk kepada persoalan yang terlalu asas. Persoalan di mana sama ada kewangan atau sistem kewangan Islam ni boleh memperbaiki masalah-masalah yang berlanjutan sekian lama, terutama masalah yang dikatakan tidak seimbangnya dari segi kebajikan ataupun manfaat yang boleh dirasai di antara pemberi servis dan penerima servis, penerima perkhidmatan, perbankan dengan pelanggan bank, maksudnya pembeli dengan penjual. Maksudnya kita berhajat untuk melihat berlaku keseimbangan. Apa yang berlaku sekarang ini dalam sistem konvensional, kita tahu atas prinsip al-ijarah itu sendiri pun yang dikatakan terlalu orang kata diistilahkan sebagai bunyi dia semacam terlalu sinonim dengan istilah Arabnya, istilah Islamiknya. Sebenarnya dia sewa beli, dan perkara ni masih lagi terikat dalam aktiviti konvensional yang sama kepada sistem sewa beli untuk membeli
perkara yang asas, rumah, kenderaan, dan sistem pendidikan juga telah digarap untuk menggunakan sistem yang berlandaskan ijarah. Perkara yang sama. Hasilnya apa? Hasilnya dalam negara kita, saya tak mau pergi kepada hasil yang diperolehi di peringkat antarabangsa di dalam negara dulu, kerana kita tumpukan kepada sifat domestik untuk rakyat Malaysia. Hasilnya ialah pembeli kenderaan di Malaysia antara yang paling banyak dilabelkan sebagai orang yang bankrupt kerana sistem perjanjian sewa beli yang dikatakan diamalkan sekarang dalam negara kita berat sebelah. Bank tak pernah bankrupt. Pembeli kenderaan berapa ribu, ratusan ribu yang bankrupt kerana sistem perjanjian ini, perjanjian sewa beli. Sama juga sistem perjanjian beli, pembelian rumah. Siapa yang jadi mangsa dalam negara kita? Adakah pihak bank menjadi mangsa? Tidak sekali-kali. Yang menjadi mangsa ialah pembeli rumah. Dan sistem ini berlanjutan berpuluh tahun lamanya sehingga sekarang. Kalaulah sistem ataupun Akta Kewangan, Akta Bank Islam 1983 dan Akta Takaful tahun yang sama diurus takbirkan untuk sistem ini sampai sekarang, maknanya istilahnya gagal. Dan padanlah kementerian menganjurkan untuk memansuhkan kedua-dua ni, nak menggantikan kepada undang-undang perkhidmatan kewangan yang baru. Cuma kerisauan kita, Jasin bangkit memberitahu perkara yang sama, balik pulau, dan saya rasa Padang Besar, Yang Berhormat Padang Besar juga mengarah kepada tujuan yang sama, direction yang sama. Kita risau dengan akta yang baru yang nak mengganti yang kedua tu sebenarnya menyalin kulit saja. Dari segi isi peraturannya, pentadbirannya sama. Apakah jaminan kementerian mengatakan dengan terwujudnya akta yang baru, terbatal dua akta yang lama, menyebabkan pembeli-pembeli rumah sewa beli secara sewa beli di Malaysia ni tidak akan lagi mengulangi masalah atau menjadi mangsa seperti sedia ada. Apakah pembeli-pembeli kenderaan dalam negara kita dengan sistem kewangan Islam yang baru ini, mereka ni akan bebas atau keluar sebagai bukan lagi kelompok yang dilihat sebagai mangsa oleh penyedia atau pemberi pinjaman. Begitu juga dengan pendidikan. Ini tiga perkara asas pokok dalam negara kita yang masih kita gagal selesaikan, dan masalah ini berterusan daripada hari ke hari. Saya rasa rata-rata dari segi peratusannya, Dewan ini memang betul menghabiskan banyak ratusan masa membincangkan tentang soalan tiga ini, iaitu penganiayaan yang dirasai oleh rakyat Malaysia kerana pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, dan pinjaman pendidikan. Ini soal tiga pokok yang asas. Sebab itu saya akan mengambil peluang untuk bertanya, adakah pendekatan ini memberi sedikit gambaran bahawa kerajaan ataupun sekarang ni Kerajaan Barisan Nasional lah yang didokong oleh UMNO betul-betul serius nak bawakan satu remedy untuk menyelesaikan masalah yang orang kata very long overdue dengan izin. Tapi saya tidak rasa begitu. Dari segi komposisi ahli parlimen yang hadir dan Dewan pun, kita boleh nampak bahawa yang minat dengan tak minat tu berapa banyak. Berapa ramai yang berminat untuk berbincang. Macam mana yang kata berminat untuk mempertahankan kedudukan orang Melayu, agama Islam, mendokong, sebenarnya tak mau bincang pun berkenaan dengan undang-undang yang baru ni, yang kata nak bawa satu ubat yang baru yang dikatakan mujarab, nak baiki keadaan ni semua. Adakah betul kita benar-benar punya iltizam yang tinggi nak baiki tiga kedudukan tadi? Tak payahlah kita pergi soal pengeluaran sukuk, nak capai pengeluaran sukuk terbesar di dunia, nilai keuntungan terbesar dari wakalah-wakalah. Tak payahlah. Saya rasa tiga isu ini pun cukup nak dengar jaminan macam mana. Dan saya bimbang sekiranya kelemahan daripada sistem perbankan yang dulu, yang kata Akta Bank Islam, Akta Takaful yang nak dimasukkan tu mempunyai maksud seselindung. Maksud seselindung. Maknanya dari segi migrasi sistemnya, dari segi migrasi maklumatnya dan sebagainya, data dan sebagainya, tetap akan berlaku. Perkara ini mesti berlaku setiap kali kita memansuhkan sesuatu undang-undang, memasukkan satu peraturan yang mengikat, mentadbir institusi kepada peraturan baru, sudah tentu dia akan berlaku migrasi dia, penyelarasan antara dua fakta atau dua data tersebut.
Di sini juga timbul persoalan. Dan dulu kita pernah mempunyai banyak pengalaman di mana bank-bank kita dilakukan merging, digabungkan, beberapa bank yang besar digabungkan. Sehingga sekarang pun kita tidak menjawab isu kenapa kerajaan sanggup menghilangkan perkataan Bumiputera atas bank Bumiputera, dihilangkan kerana tujuan merging, migrasi dari satu tempat ke satu tempat. Bila migrate ni ada yang tertinggal, adalah, sudah tentu. Takkan semua diangkut dari segi istilah biasa pun. Dan saya mengandaikan perkara itu mungkin berlaku kerana beberapa perkara yang dulu tidak dijawab. Tidak dijawab langsung. Dengan andaian kita lupa untuk bertanya dan kita tidak akan bertanya lagi. Saya nak katakan ada rakan Kuala Selangor menyebut tentang kepentingan untuk mewujudkan satu sistem rekonsiliasi secara menyeluruh atas sistem-sistem sedia ada. Sekiranya benar kita nak melihat ataupun mengupayakan sistem kewangan Islam ni, saya rasa patutnya kita agak malu. Saya tidak malu mana, tapi kerajaan lah yang didokong, yang telah mendokong undang-undang ni sekian lama, sepatutnya juga merasa malu kalau ada sedikit gambaran tentang kegagalan. Saya tidak tahu kerana betul ke tidak antara tujuan memasukkan akta lama mewujudkan akta baru disebabkan kegagalan. Mungkin. Kalau kejayaan, buat apa nak pergi mansuh? Kenapa? Apa sebabnya? Nama yang begitu elok akta Bank Islam nak dimasuh pasal apa? Takaful, namanya elok, istilahnya elok, isinya barangkali juga elok, tapi kenapa kita nak mansuhkan, nak gabungkan? Mesti ada sebab yang kita perlu pada kebaikan yang baru. Makna yang lama tu tak berapa elok. Dan sebab itu saya katakan, saya menyokong Kuala Selangor meminta supaya diwujudkan satu gambaran, satu pembentangan reconciliation yang betul atas sistem lama sebelum kita wujudkan migrasi kepada sistem yang baru. Sekarang ini pun secara perbandingan, manakah satu sistem yang benar-benar merugikan rakyat Malaysia atau menguntungkan rakyat Malaysia? Mana? Kita keluarkan laporan ini, satu perbandingan secara orang kata sebagai setara. Sistem perbankan konvensional, sistem perbankan yang berasaskan Islam. Buatlah satu perbandingan. Sekurang-kurangnya kita boleh tawarkan pada rakyat Malaysia apakah sistem yang boleh menjamin keadilan kepada mereka. Soal istilah Islamik ke tidak Islamik itu juga penting dari segi istilah. Tapi sebagai Jasin kata, apa guna kita mengarabkan istilah, isinya tetap penganiayaan. Tak ada guna. Hemat. Sambung. Saya nak sambung. Terima kasih.